Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kami ucapkan kepada Dr. Fazilah, Dr. Wardah dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 15 akan membentangkan projek berkumpulan iaitu program Warga Emas Sulam Kasih 2.0. Kumpulan kami iaitu kumpulan Social Warrior terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan iaitu Nur Ain Syuhaidah, Nur Amirah, saya Ain Najwa, Iziani Hazira Shirawan dan Rushdina Fakihah. Six Step Problem Solving Model terdiri daripada 6 langkah. Antara 3 langkah pertama iaitu mengenal pasti masalah warga emas berdasarkan 4 domain utama iaitu komunikasi, kebersihan sosial dan spiritual melalui temu bual di kawasan rumah mereka. Selain itu juga beramal mesra dengan mereka untuk mengetahui segala aktiviti harian yang dilakukan. Langkah kedua ialah mengenal pasti punca daripada masalah yang mereka hadapi seperti punca mereka kurang bersosial ataupun punca mereka tidak dapat mendapatkan rawatan kesihatan. Dan langkah yang ketiga ialah dalam penyelesaian yang kami lakukan iaitu contoh dengan melakukan gotong royong di kawasan rumah mereka serta membantu mereka memberikan keperluan dalam kehidupan seharian. Pengenalan bagi Ayahanda Nordin. Nama Ayahanda adalah Nordin Yusof dan berumur 70 tahun. Ayahanda tinggal di nombor 32, Lorong Mewah 2, Bandar Tun Razak dan bekerja sebagai peniaga. Dari keempat-empat aspek domain, Ayahanda tidak mempunyai sebarang masalah yang serius. Walaupun Ayahanda mempunyai masalah kesihatan tinggi serantai, namun Ayahanda sentiasa mendapatkan rawatan di klinik yang berdekatan dan mempunyai peralatan yang cukup untuk masalah kesihatannya. Antara cadangan penyelesaian yang kami bincangkan untuk Ayahanda Nordin adalah memberi keperluan dapur seperti beras, kicap, gandum dan sos serta sejadah, kain pelikat dan sedikit makanan sebagai hadiah kepada Ayahanda yang sudi dikemubuan. Hal ini kerana Ayahanda Nordin tidak mempunyai masalah yang serius dari segi keempat-empat aspek domain iaitu kesihatan, komunikasi, sosial dan juga spiritual. Namun, terdapat cabaran yang kami lalui iaitu barang tersebut telah diserahkan kepada salah seorang daripada penduduk kampung tersebut bukan kepada Ayahanda Nordin. Maka setelah mengetahui perkara tersebut, kami bercadang untuk menyelesaikan masalah ini dengan membeli semula barangan yang sama kepada Ayahanda untuk diserahkan kepada beliau sebagai tanda penghargaan dan kasih sayang kami kepada Ayahanda. Setelah selesai membeli barangan yang baru, kami telah pergi melawat Ayahanda Nordin buat kali kedua pada 5 hari bulan 7 pada hari Isnin baru-baru ini bagi menyerahkan barangan tersebut. Pada hari tersebut, kami meluangkan masa bersama dengan berbual, makan dan solat. Ayahanda Nordin telah menawarkan kami untuk menghantar pulang ke UKM bagi melihat tempat kami belajar. Malahan, mereka turut menjadikan kami anak angkat mereka. Kami berharap agar hubungan silaturahim kami berkekalan dan dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. Individu yang kedua yang diinterview ialah Ayahanda Muhammad Noh. Ayahanda Noh berumur 76 tahun. Ayahanda tinggal di alamat nombor 40, Lorong 75, Bandar Tun Razak. Beliau bekerja sebagai seorang peniaga. Ayahanda Noh tiada masalah kesihatan. Beliau masih boleh bekerja kecuali ketika sakit. Ayahanda juga sentiasa berhubung dengan kelima-lima orang anak melalui telefon tetapi jarang berhubung dengan saudara mara. Ayahanda juga tidak terlibat dengan kerja komuniti atas faktor usia. Seterusnya, Ayahanda tiada masalah untuk beribadah ataupun mengaji. Untuk langkah penyelesaian, kumpulan kami membelikan barangan seperti kain pelikat, sejadah, barang makanan seperti biskut, barang dapur seperti beras, kicap, sos dan lain-lain. Manakala komen daripada Ayahanda Noh ialah aktiviti yang dijalankan adalah sangat baik dan beliau tiada masalah dengan program ini. Ayahanda amat bersyukur dan berterima kasih dengan barang-barang yang diperolehi. Seterusnya, bagi Ayahanda Haidir bin Mazin, kami berjumpa dengan Ayahanda di kedai makan yang dimiliki oleh ibu Ayahanda dan dalam keadaan berkerusi roda. Ayahanda mempunyai masalah kesihatan iaitu strok sebelah badan sejak 2016. Dari segi spiritual pula, Ayahanda tidak mempunyai masalah, malahan semakin bertambah ibadah yang Ayahanda lakukan setelah mengalami strok. Ayahanda juga masih boleh melakukan setiap aktiviti sendiri.
Walaupun mempunyai kedua ibu bapa, tapi ayahanda tidak mahu susahkan kedua ibu bapa. Ayahanda juga masih boleh bergerak sendiri untuk ke klinik, kedai dan lain-lain dengan menaiki teksi yang dimiliki oleh rakan ayahanda Haidir. Dari segi komunikasi pula, ayahanda tidak mempunyai masalah kerana sanak saudara tinggal di kawasan berdekatan sahaja. Tetapi dari segi telefon bimbit, ayahanda boleh menggunakannya dengan baik, tapi apabila keluar, ayahanda tidak mempunyai capaian internet. Bagi pelaksanaan dan penilaian projek Warga Emas Selang Kasih 2.0, untuk pelaksanaan projek, sebanyak 2 percubaan telah dilakukan, iaitu percubaan pertama adalah pada 28 Mei 2022 dan bagi sesi menemu bual bersama Warga Emas, dan percubaan kedua pula adalah pada 25 Jun 2022 bagi memenuhi keperluan dan menyantuni Warga Emas. Pada 28 Mei 2022, seramai 4 ahli kumpulan kami telah hadir ke rumah Warga Emas dan menemui mereka bagi mengetahui keperluan mereka bagi sesi seterusnya, iaitu Nur Ain Syahida, Rujina Fatihah, Nur Amirah dan Syirawan. Pada 25 Jun pula, seramai 2 orang ahli kumpulan kami yang telah hadir ke rumah ayahanda kami untuk memberikan barangan keperluan serta mendapatkan maklum badas tentang program Selang Kasih 2.0 sesi 2022 ini, iaitu Nur Amirah dan Ain Najwa. Oleh kerana tidak kesemua ahli kumpulan kami berada di UKM, jadi kami telah membahagikan tugasan di mana ahli kumpulan yang berada di UKM akan membuat pembelian di kedai bersama, di mana kami telah pergi ke Pasar Raya Madin dan Metropol Kompleks di Kajang. Manakala bagi ahli kumpulan yang tidak dapat turun padang semasa percubaan, mereka akan membantu menyiapkan slide pembentangan projek Warga Emas Selang Kasih 2.0. Seterusnya, semua ahli kumpulan akan turut serta dalam melakukan video pembentangan. Kami juga melakukan sesi perbincangan di mana kesemua ahli kumpulan akan hadir bagi membahagikan setiap skop kertas projek dengan baik. Bagi penilaian projek pula, terdapat beberapa cabaran yang perlu kami hadapi dalam menjalankan projek ini. Antaranya, cabaran dalam mengangkat barangan yang agak berat dan banyak untuk ke setiap rumah ayahanda kami, di mana rumah mereka juga agak jauh daripada Dewan Bandatul Razak tempat kami mula-mula berkumpul. Ditambah pula dengan cuaca panas terik pada tengah hari 25 Jun itu. Namun, Alhamdulillah, selepas selesai satu trip ke rumah ayahanda Haidir kami, bagi trip seterusnya untuk ke rumah ayahanda Muhammad Madno, kami telah mendapat kerjasama daripada kumpulan lain untuk membantu menumpangkan kereta mereka untuk menghantar barangan kami ke rumah ayahanda kami. Alhamdulillah juga kerana kami juga telah mendapat respons dan komunikasi yang baik daripada kesemua ayahanda semasa sesi menemu bual. Ketiga-tiga ayahanda kami telah mengucapkan terima kasih dan berasa amat gembira dengan program yang telah dijalankan ini. Mereka semua berharap supaya program seperti ini dapat diteruskan lagi untuk masa akan datang. Refleksi. Bagi saya, persepsi awal saya adalah saya merasakan kumpulan saya tidak dapat menyumbang sepenuh tenaga atau masa untuk program yang diadakan ini kerana tidak semua ahli kumpulan berada di kolej ataupun kawasan yang berdekatan dengan kolej. Jadi, kerjasama yang sepenuhnya sukar diaplikasikan bagi menjayakan program ini, terutamanya pada sesi turun padang untuk menyantuni Warga Emas. Seterusnya, pengajaran yang saya peroleh melalui program ini adalah melahirkan rasa bertanggungjawab dan amanah terhadap semua warga emas. Hal ini kerana wujudnya rasa kasihan dan prihatin apabila kita menyesuaikan diri kita dalam keadaan yang mereka lalui, kita juga dapat merasakan kasih sayang daripada mereka seperti orang tua kita sendiri. Tambahan pula, kerjasama dan respon yang sangat baik dari setiap ahli kumpulan meningkatkan semangat untuk saling membantu untuk menjayakan program ini. Walaupun terdapat cabaran dan halangan, tetapi ahli kumpulan sangat memahami dan bertoleransi dalam melakukan sebarang keputusan. Antara cabaran yang kami lalui adalah kekurangan masa untuk hari pertemuan pertama dan kedua oleh setiap ahli kumpulan dan juga cabaran dalam menyerahkan barang kepada ayahanda kami.
Cadangan penambahbaikan yang saya ingin ajukan adalah dengan membuat senarai kelengkapan yang secukupnya sebelum hari kejadian supaya tiada masalah untuk mengagihkan barang-barang yang berat dan mudah untuk bergerak dalam proses penghantaran barang ke rumah warga emas. Untuk bahagian refleksi iaitu saya Ain Najwa, tanggapan awal saya ialah saya dapat memberikan bantuan dan dapat menyantuni warga emas di kawasan Bandar Tun Razak. Untuk bahagian pengajaran pula, dapat melahirkan rasa prihatin dan nilai kasih sayang terhadap golongan warga emas. Untuk bahagian cabaran pula, antara cabaran yang saya hadapi ialah tidak dapat mengikuti program sulam kasih semasa sesi soal kenal dan bertanya soalan dengan warga emas. Selain itu, cuaca yang agak terik dan masalah untuk menghantar barang-barang yang banyak dan berat ke rumah warga emas. Namun begitu, dengan kerjasama rakan-rakan yang lain, kami berkongsi troli dan ada juga yang sudi untuk menghantar kami menggunakan kenderaan mereka. Untuk bahagian cadangan pula, saya merasakan program seperti ini perlu dijalankan secara berkala dan boleh dilakukan di tempat-tempat lain juga. Refleksi bagi saya ialah dengan mengikuti program ini, saya dapat menambahkan pengalaman baru. Pada mulanya, saya berasa amat risau untuk berkomunikasi dengan warga emas kerana risau jika saya ada tersilap bahasa. Seterusnya, saya dapat mengisi masa dengan perkara yang berfaedah. Tetapi, terdapat sedikit kesukaran kerana cuaca pada hari tersebut agak panas terik. Seterusnya, boleh menjalankan program ini di tempat yang lebih besar dan luas. Akhir sekali, ahli kumpulan saya memberikan kerjasama yang amat baik, maka kerja kumpulan kami berjalan dengan agak lancar. Sepanjang program yang dijalankan, saya dapat mempelajari cara menyantuni warga emas dengan lebih baik untuk dipraktikkan pada masa akan datang. Selain itu, saya juga mempelajari nilai kerjasama bersama ahli-ahli yang lain dan juga mempelajari cara menguruskan masalah yang timbul dengan penuh berhemah. Cabaran yang dihadapi apabila kami sukar untuk membeli barang kerana sibuk dengan hal masing-masing, dan saya berharap agar semoga ukhuwah kami bersama ayahanda kami berkekalan. Baiklah, pada pendapat saya pula, daripada projek Warga Emas Langkah 1.0 ini, saya dapat menambah pengalaman baharu dan ilmu pengetahuan bagi penggunaan masa hadapan. Saya juga dapat meningkatkan rasa kesyukuran di dalam diri setelah mendengar kisah-kisah kehidupan warga emas di sini. Saya juga pada awalnya berasa agak risau untuk berkomunikasi dengan warga emas di sini, tetapi Alhamdulillah kami dapat berjaya berkomunikasi dengan baik pada akhirnya. Projek ini agak sukar bagi sesi yang kedua iaitu pada 25 Jun 2022 kerana tidak ramai ahli kumpulan saya yang dapat menyertai di atas tekangan hal-hal mereka yang lain. Jadi, hanya 2 orang ahli kumpulan kami saja yang dapat menyertai untuk membawa barangan yang agak banyak dan berat serta dengan cuaca panas terik pada tengah hari itu. Bagi projek ini, saya berharap untuk mengunjungi lagi rumah warga emas dan mengadakan lebih banyak lagi program menarik bersama mereka. Secara keseluruhannya, kesemua ahli kumpulan saya iaitu kumpulan Social Warriors telah memberikan kerjasama dengan sepenuhnya. Sepanjang mengikuti program ini, saya dapat pengalaman yang baru kerana ini kali pertama saya melakukan kerja sukarelawan. Walaupun berasa takut untuk berinteraksi dengan warga emas, namun Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Walaupun cuaca agak panas dan jauh untuk pergi ke rumah ayahanda, namun saya berasa amat gembira kerana dapat berjumpa dengan mereka. Harapan saya agar program ini dapat diteruskan lagi pada masa akan datang kerana terdapat banyak faedahnya.